Ini adalah prototype. Alat ni saya buat untuk memudahkan perniagaan adik saya. Cerita dia macam ni. Adik saya ada buka perniagaan, ada buka kedai kecil lah dekat Ipoh Night Market ni. Cantik tempat dia, ramai orang. Untuk kedai adik saya ni guna nama Seminit Resepi, ada satu produk killer, iaitu cheese tart. Cheese tart RM1. Dia premium, sedap, tapi murah je. Dia jual RM1 je. Saya pun geram, kenapa dia tak jual harga mahal sikit? Aduh, tapi tak boleh apa lah, sebab dia dah letak harga RM1 dan dia orang tak boleh tukar pun harga tu. Sebab ini dah jadi macam killer produk dia. Orang dah kenal dia sebab benda ni. Sekarang saya nak masuk bab masalah dia. Kedai adik saya ni, dia boleh buka daripada petang sampai tengah malam. Waktu peak dia dalam pukul 9 macam tu. Orang ramai dekat Ipoh Night Market ni. Tapi adik saya punya kedai dia tutup pukul 9 malam. Sebab apa? Sebelum sampai peak masa, dia punya stok tart dia tadi tu dah lesap, dah habis. Memang cepat orang beli sampai habis. Jadi output dia tu tak berapa optimum sangat. Masa berniaga tu panjang lagi, tak sampai peak hour pun lagi. Tapi dia boleh jual sekejap saja sebab dia punya stok tak banyak. Dia punya barang yang nak dijual tu sikit. Kita tengok step production dia. Start daripada bahan, lepas tu dia timbang, lepas timbang dia akan masukkan dalam mold. Lepas dah masuk dalam mold, dia akan bakar. Dah bakar baru letak filling. Ini dia punya proses untuk produce ataupun hasilkan dia punya cheese tart. Dan proses yang paling leceh adalah dekat part timbang dan masukkan dough tu dalam mold ni. Paling leceh dekat mold ni. Buang masa. Disebabkan tart ni kecil, diameter dalam 4cm macam tu, benda ni kita akan jual secara banyak. Dan bila setiap tart punya shell ni kena buat manually satu-satu, memang sangat-sangat ambil masa. Satu buat. Jadi sekarang plannya saya nak buat satu tools yang boleh memudahkan proses untuk buat tart shell ni. Dah tak ada dah buat manual satu. Maybe buat 10 kali, 10, senang. Key point dia adalah kita nak letak dough dalam kita punya mold. Lepas tu dough tu akan ditekan kat tengah dia supaya ada lubang berbentuk shell kat luar tu. Bagi saiz dia seragam tanpa terkeluar daripada dia punya mold. Untuk itu, kita try buat satu prototype. Okay, design dah settle. Ini dia punya sampel sajalah, satu je penekan dia. Saya tak buat pakai sampai 10. Fulcrum kat tepi tu, fulcrum kot nama dia. Saya boleh pusing kat sini. Okay, sambil dia pusing tu, dia akan tekan dia punya ni, penekan ni. Dan penekan ni saya akan adjust supaya dia akan stop dekat certain ketinggian yang betul-betul dia. Kat situ, kat sini dia akan stop, berhenti kat sini. Supaya penekan tu tak tekan dough tu dalam sangat sampai penyek dough dalam bekas dia punya mold ni. Boleh lah Kita terus ke 3D printing. Maybe dalam 15 jam kot untuk print semua komponen yang dah siap macam ini. Yes. Setiap part yang perlu disambungkan saya just gam saja sebab ini hanyalah prototype. Gam ni pakai E6000. Dia gam DIY yang kira not bad kekuatan dia, tapi kena take time masa sikit. Dia kena lebih beberapa jam baru dia betul-betul cure dan kuat. Okay, settle dia punya base. Saya try ambil penekan ni, masuk dalam lubang tu, tengok test. Okay, tekan. Alright, nice. Sekarang nak sambungkan handle dia. Saya akan pakai besi yang ada kat piano saya ni lah sebagai rod kat tengah-tengah tu. Alright, settle. Kita try. Boleh tolak tarik, cun. Dia punya pergerakan atas bawah tu okey. Saya try ambil dough. Ini tepung campur air je, bukan dough original lah. Bukan dough tart tu. Saya pakai tepung campur air je. Tak, kita tengok pergerakan tekan dia tu. Masukkan slot mold dia tu dalam ni. Tekan. Saya pun tak tahulah nak tekan berapa kuat ni. Baru je tekan. Result dia okay, not bad. Sebab mold ni nanti akan masuk oven bakar terus. Dari prototype saya ni boleh nampak lah beberapa kekurangan kan. First, benda ni tak melantun balik. Bila kita letak macam dah tekan, kita nak tolak atas balik, kita nak biarkan dia stay kat atas. Kalau kita lepas, dia tekan balik, kita tak nak macam tu. Jadi maybe saya kena letak spring kat sini, supaya bila kita tolak atas ni, spring tu kena cukup kuat lah. Jangan terlalu kuat. Bila terlalu kuat spring tu, saya tekan nanti susah orang nak buat. Lagi-lagi saya nak buat 10 ni demo 1. Kalau saya susun 10 nanti lagi kuat nak tekan tu kalau spring tu kuat sangat. Jadi spring tu mestilah cun-cun je supaya bila kita tolak balik kita punya penekan ni ke atas, handle dia ni,
handle ni akan stay kat atas. Spring tu akan tolak dia maintain kat atas. Dia tak kuat sangat tapi cukup sekadar untuk menolak balik handle ni kat atas. Itu satu. Kedua, dekat dia punya ni, dia punya penekan ni, bila tekan dekat doh tu boleh melekat dekat penekan tu. Tak apa cantik nanti di kita punya doh. Maybe saya akan letak plastik alas kat situ yang boleh replaceable. Untuk rail kat sini saya rasa kena improve sikit lah. Sebab bila tekan tu daya tu tak apa cun sangat. Saya kena tinggikan dia punya fulcrum ni kot. Saya tak tahu nama dia fulcrum rasanya. Saya kena tinggikan sikit supaya bila tekan tu dia macam flat sikit angle tu. Sebab angle ni ke atas. Jadi banyak daya yang kita spend tu untuk menolak kita punya penekan tu ke depan, bukan ke arah bawah. Jadi kalau saya tinggikan sikit dia punya fulcrum tu, bila kita tekan daya tu optimum untuk menolak doh tu ke bawah. Sekarang bagi saya beberapa jam untuk saya design yang full version punya. Maybe tak full sangat lah. Contoh ini result yang saya dah spend lepas beberapa jam. Saya tinggikan sikit dia punya fulcrum tu, tapi rasa macam kena tinggi lagi ni. Tinggi sampai supaya sama ketinggian fulcrum tu dengan bahagian penekan tu bertemu dengan doh kita nanti. Ni tempat tekan 10 biji saya letak kat sini. Harap tak perlukan tenaga yang terlalu kuat lah untuk tekan. Kita try. Kat sini saya rasa kena tambah roller supaya berpusing kat sini biar lancar sikit proses kita nak tekan tu. Dan saya lupa nak tambah spring kat sini supaya handle tu boleh stay kat atas bila kita lepaskan. Okay. So, untuk merealisasikan projek ni, saya tak boleh lah pakai 3D printer saya. Sebab 3D printer pakai plastik. Tak naklah projek ni based on plastik. Lepas tu pula kita pakai untuk makanan kan. Makanan ni kenalah bersihkan alatan makanan ni. Jadi kalau plastik ni duk bersih-bersihkan kena doh apa semua, dia mungkin ada potensi berkulat sebab dia tak apa smooth sangat dia punya permukaan dia tu. Oleh sebab tu saya kena buat alat penekan shield, touch shield ni menggunakan besi, menggunakan logam. Macam mana? Saya kena guna kilang lah sebab saya tak ada tool kat rumah saya ni. Dan sebelum saya hantar kilang saya punya projek ni, saya kena belajar dululah macam mana kilang logam atau benda yang tak tahu kilang yang buat benda ni, yang ada mesin CNC ke laser, potong pakai laser apa semua kan, saya tak tahu. Saya kena belajar dulu macam mana kilang tu beroperasi. Korang kena tunggulah sambungan video untuk projek ni. Saya akan pergi kilang dulu. Saya akan pergi kilang nak tengok macam mana dia operasi. Lepas tu saya akan submit design ni mengikut capability kilang tu. Alright, sebelum video ni saya tutup, video ni disponsor oleh M&A Gadgets. Yang banyak sponsor saya barang-barang solar tu kan, itu M&A Gadgets. Kalau nak cari barang-barang solar boleh pergi ke Lazada diorang, Shopee pun ada. M&A Gadgets. Tengok ni, ada macam-macam. Ada solar panel, yang besar ada, yang kecil pun ada. Ada BMS untuk manage kita punya bateri solar kalau nak buat projek guna bateri lithium contohnya. Bateri lithium ion biasa ada jual, bateri lead acid pun ada. Macam-macam boleh beli. Pergi dekat M&A Gadgets. Tu je. Kalau nak tengok banyak lagi video education Berani Buat, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Ada macam-macam playlist kat situ. Kalau nak join saya punya group Telegram, ni kat bawah. Itu je. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.